kita pada malam ini. Marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita hari ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa ba'd. Ismati Kak Amnira Suhana selaku moderator kita pada malam ni. Tidak lupa juga Bonda Nur Akiyah, tidak lupa juga kepada yang berbahagia Puan Rasniati Mansur selaku pengurusi GNI, tidak lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, baik yang berada di Malaysia ataupun yang berada di Brunei ataupun yang ada di Singapura, Indonesia dan sebagainya. Mudah-mudahan keakraban kita itu terselah di atas pertemuan kita pada malam ini, menjadikan ukhuwah fillah bertambah barakah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Muhimmah, iaitu perbahasan kita pada muka surat yang ke 47 Ustaz. Kitab ni 47 Ustaz. 18, muka surat 18 Ustaz. kitab saya Ustaz punya kitab lah muka surat 18. 18. Ya. Kita 47. 18 kat mana saya punya? Ini suatu Ustaz boleh tahu pula. itu muka surat 18 je. Ya. Ustaz kata muka surat 18. Okey. Jadi yang di sini dia muka surat 47, 48 gitulah. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 18 menggunakan kitab saya, insya-Allah. Pada malam ini kita sambung, iaitu maka di sini disebut oleh kita sekalian, iaitu katanya, bahkan dia kata di sini dan dan ketahuilah sabda Nabi SAW bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburuan dan orang yang mukmin pun cemburuan, dan cemburuan Allah Ta'ala itu bahawa mendatangi oleh seorang lelaki akan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala atasnya. Ketahuilah olehmu cemburuan itu disuruh apabila ada alamat yang jadi syak akan dia kerana hendaklah memelihara akan kejahatan yang datang atas isterinya. Maknanya ni cerita cemburu ni malam ni. Cemburu ni boleh Cemburu ni boleh, dan cemburu ni taklah haram. Cuma cemburu ni disuruh kepada kita boleh, tetapi memadai dan dia ada sempadannya. Cemburu ada sempadan. Maksudnya apa? Si suami yang melihat si isterinya sedang melakukan benda-benda yang tak elok dek pandangan matanya, maka dia cemburu, dia kata apalah bini aku buat macam ni. Ish, aku tak boleh lah ya Allah. Ya Allah, nak tegur depan orang malu dia pula. Tak apalah, balik lah. Dia pun balik. Dia pun balik. Bila dia balik rumah, 5 jam selepas tu isteri dia baru balik. Dia sampai di rumah, suami dia diam, duduk dalam bilik seorang-seorang, selimut muka. Selimut muka tu Bini dia pun mai, kenapa abang ni tak nak cakap, kemudian selimut habis muka, sebelum ni tak buat macam ni pun, ada apa masalah?
Dia kata apa? Aku tak ada masalah, kau yang bermasalah. Tu dia. Jadi ayat tu kena macam tu. Terus isteri dia kata apa? Alah bang, itu sama-sama reunion bang. Itu sama-sama reunion, sama-sama kawan. Kawan-kawan sekolah Jepun. Jepun juga. Sampai Cina habis kena ni pasal apa? Dia balas yang tu. Dia kata apa? Jepun juga. Cina pun kena ni pasal apa? Jadi maknanya memanglah Jepun. Tetapi yang membakarnya tu hati aku dia kata. Jadi maknanya cemburuan oleh seorang suami akan isterinya di atas perbuatan isterinya itu dibolehkan. Bahkan dia kata apa? Tetapi jangan sangat berlebih-lebihan cemburuan itu yang tiada patut pada adat sekira-kira jadi jahat sangka akan isterinya dengan tiada suatu sebab yang membawa kepada syak akan dia, maka yang demikian itu ditegah dan dibenci pula oleh syarak. Jangan lebih-lebih sangat. Jangan lebih-lebih sangat. Sembang isteri kita sembang dengan orang perempuan pun cemburu, tak boleh sembang. Bahaya kan. Sembang sama-sama perempuan pun cemburu apa pasal? Agak-agak lah kan. Isteri pula cemburu dekat suami. Suami sembang sama-sama lelaki pun cemburu. Boleh tak boleh. Tepuk bau ya. Jumpa tepuk bau. Tepuk bau lelaki bukan tepuk bau perempuan. Tepuk bau cemburu. Dia kata you tak pernah buat kat I macam tu pun. Ramah macam tu. Pula. Jadi maknanya ini benda-benda yang tak sepatutnya dicemburui. Wahai kaum wanita sekalian. Itu ceritanya. Jadi maknanya ada batasannya dan tak perlu melanggar batasan tersebut. Okay, jadi maknanya ada syarat. Bahkan dia kata apa pula? Seperti sabda Nabi SAW. Cuba tengok. Nabi SAW dia kata apa? Ini hadis Nabi ya. Nabi kata apa? Inna allaha minal ghiratu yang ghuzuha Allah Ta'ala wa hiya ghirah turrajul ala ahli min ghairi sabab. Artinya bahawa sesungguhnya setengah daripada cemburuan itu dibenci dan dimurkai akan dia oleh Allah Ta'ala. Iaitu cemburuan seseorang lelaki atas ahlinya. Ahlinya ni maksudnya isteri ya. Dengan tiada sebab yang membawa kepada syak bersalahan. Jika ada suatu sebab yang membawa kepada syak, maka segianya dan sepatutnya dicemburukan baginya. Kalau tak ada sebab, jangan cemburu. Tetapi kalau ada sebab, ada hal yang boleh menyumbang kepada cemburuan itu, maka cemburulah. Cemburu. Tapi kalau tak ada sebab, cemburu saja. Kenapa kau cemburu? Saja, hobi. Hobi pula. La ilaha illallah. Kenapa cemburu? Saja. Boring duduk saja tak ada apa-apa, baik cemburu lagi bagus. Pula. Jadi maknanya jangan begitu di dalam kehidupan kita. Cek. Bahkan dikatakan pula dan telah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula jalan yang mengirakan yakni melepaskan daripada cemburuan itu bahawa jangan diberi masuk atas perempuan itu seorang lelaki dan perempuan jangan diberi keluarkan akan sekaliannya. Jangan benarkan siapa-siapa masuk rumah kita. Jangan benar siapa? Jangan benar kawan classmate sekolah kita masuk ke rumah kita. Jangan. Jangan biarkan teman reunion kita masuk ke rumah kita. Jangan. Tanpa izin suami. Jangan benarkan teman sepejabat datang ke rumah kita tanpa izin suami. Jangan benarkan dia masuk. Maknanya semuanya atas izin suami. Suami baru balik kerja. Tiba-tiba suami balik mengejut. Cuba. Suami balik mengejut pukul berapa suami balik? Suami balik pukul 11.30 tengah hari. Sampai di rumah tengok kasut penuh di rumah. Dia siapa main ni? Dia masuk-masuk, Assalamualaikum, tengok-tengok siapa? Tengok-tengok kawan dia semua. Kawan siapa? Kawan perempuan dia, kawan isteri dia. Penuh dalam rumah. Siapa ada? Laki ada, perempuan ada, laki ada, perempuan ada. Duduk tengah karaoke. La ilaha illallah. Tengah apa? Tengah karaoke. Nyanyi lagu apa? Di antara gadis-gadis seluruh dunia. Dia nyanyi lagu tu pula. Jadi maknanya duduk tengah menyanyi. Sama-sama. Ya Allah. Bini dia duduk apa? Bini dia duduk tepuk tangan. Agak-agak si suami ni siapa dia? Agak-agak si suami apa respon dia? Kalau jenis macam tu punya situasi rumah dia, sepanjang dia bekerja, tiba-tiba dia balik, tengok-tengok jadi macam tu rumah dia.
agak-agak apa persepsi suami kepada isteri. Agak-agak dia masuk rumah dia diam. Ataupun A, dia masuk rumah dia diam, dia terus masuk dalam bilik. A. B, dia masuk-masuk dia jekah habis semua, perambat balik semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia sampai kat pintu saja, dia maki hamun semua, kemudian dia patah balik kerja. Dan yang keempat, yang keempat dia join sekali. Macam mana? A, B, C, D. Sila tulis di ruangan chat. A, B, C, D. Jadi maknanya, janganlah jadi macam tu. Jangan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi maknanya benda-benda A, B, C, D. Jadi maknanya yang mana yang paling bagus? Yang mana paling bagus? Nak cerita pasal cemburu ni, yang mana paling bagus? Situasi yang paling bagus macam mana? Dia sampai dia tengok keadaan tersebut, dia nak tegur, dia tak nak bagi malu isteri dia. Dia tengok yang itu pun memadai bagi diri dia melihat apa keadaan yang berlaku di rumahnya, lalu dia keluar, dia balik ke pejabat dia dalam keadaan tanpa bertegur apa-apa pun, maka dia balik. Itu lebih bagus. Itu pun dah menjadi teguran. Walaupun dia diam sekalipun, tetapi mata yang melihatnya, semua mata yang ada di dalam rumah tersebut melihat kepada tuan rumah ni yang baru balik daripada kerja secara mengejut ni, menjadi satu hikmah, menjadi satu teguran secara silent mode kepada semua yang ada di dalam rumah tersebut. Allahu Akbar. Itu cukup lah. Kalau dia masuk terus dalam bilik, apa jadi? Bini main pujuk, bang, panjang cerita. Kalau dia masuk, dia jekah semua, panjang cerita, bahkan orang tohmah dia balik. Kalau dia masuk, dia join sekali, lagi mangkuk ayun. Dia pun mangkuk ayun, dalam tu pun mangkuk ayun. Habis macam mana? Biar dia tengok, kemudian dia lari balik ke pejabat dia. Itu lebih baik dan itu lebih berhikmah. Nabi kata apa? Al-hikmatu dhallatul mu'min. Apa maksud? Hikmah itu, kebijaksanaan itu adalah satu benda yang tersimpan, yang tersembunyi pada hati orang yang beriman. Masya Allah. Jadi maknanya, diam itu adalah teguran juga. Tetapi lebih kepada hikmahnya sesuatu teguran tersebut. Begitu keadaannya. Boleh Okey, itu cerita bab cemburu tu. Tu cerita bab apa? Bab cemburu. Terus. Dan adalah beberapa sahabat Nabi SAW yang menyumbat akan segala lubang jendela, yakni dinding dan segala lubang pagar rumahnya, supaya jangan melihat oleh segala perempuan kepada segala lelaki, dan telah melihat oleh Mu'az bin Jabal itu akan isterinya menilik daripada jendela rumahnya, maka memalu ia akan isterinya itu, dan melihat ia akan isterinya memberi kepada hambanya lelaki akan buah tufah. Buah tufah ni apa? Buah apple. Orang Kelantan dia panggil apa? Buah tufah. Buah apa? Buah topoh. Buah topoh, Masya Allah, hebat bahasanya. Buah topoh ni. Buah topoh lah. Apa dia ni? Dia kata apa? Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu akan isinya menilik daripada jendela. Dia tengok dekat tingkap. Dia tengok cerita apa? Dia tengok apa isteri dia buat. Menilik daripada jendela rumahnya, maka memalu ia akan isterinya itu, dan melihat ia akan isinya memberi kepada hambanya lelaki akan buah apple yang telah memakan ia akan setengahnya, maka memalu ia akan dia. Tu dah isteri dia buat apa? Isteri dah makan dah buah apple tu separuh. Bila nampak pekerjanya, bila nampak hamba sahayanya, dia bagi. Yang separuh yang digigit tu dia bagi kepada pembantu dia tersebut. Bagi separuh. Boleh kongsi-kongsi pula apple. Mu'az bin Jabal kata apa? Memalukan aku. Dengan perbuatan isteri dia. Masya Allah. Kita berani buat yang tu tak? Ni, kita kalau boleh tak nak kongsi dengan orang. Kita kalau boleh tak nak kongsi dengan orang. Orang perempuan dia memang macam tu. Dia kalau boleh dia tak nak kongsi dengan siapa-siapa.
Jaga buah apple. Buah apple ni aku punya, aku takkan kongsi dengan perempuan lain. Macam tu. Maknanya apa? Ketaatan dan kesetiaan dia itu tidak berbelah bagi pada suaminya yang dicintai. Masya Allah. Dia termasuk dengan duit tau. Dia bukan apple saja. Dia tak boleh kongsi. Duit pun dia tak boleh kongsi dengan perempuan lain. Contoh macam Ustaz dia buat cerita selalu lah. Dia pergi kedai naik satu kereta daripada office dia. Jom kita pergi makan breakfast. Makan apa? Jomlah aku bawa. Kita makan di kedai ya. Okey, jom. Kereta kau muat? Muat. Muat. Jom naik kereta aku. Kereta kau kereta apa? Persona je. Jomlah naiklah. 5 orang boleh. 6 pun boleh. Ida kan sempit. Sempit kau duduk depan sikit. Zira pun sempit. Sempit duduk depan sikit. Ni Intan pun. Intan besar sikit. Intan besar duduk depan. Contoh. Contoh. Lalu pergilah kedai. Sampai di kedai, sebelum turun daripada kereta tersebut, driver tadi dah pesan lah. Nanti kita bayar asing-asing ya. Kita bayar asing-asing ya. Walaupun duduk semeja, bayar asing-asing. Nampak orang perempuan, nampak. Itu orang perempuan punya hal tu. Bayar asing-asing. Bila dah hari makan semua, beratur dekat kaunter tu. Beratur macam. Tak ada volunteer seorang pun nak belanja. Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab mereka pegang teguh di atas ketaatan dan kesetiaan kepada suaminya. Ini duit suami aku yang tidak boleh dikongsikan kepada orang perempuan yang lain. Dia. Hebat-hebat. Ada orang yang pemurah, ada orang yang dermawan, ada orang yang suka belanja orang makan. Itu bagus. Itu kita puji lah. Tetapi ada yang ada yang golongan-golongan minorities. Sikit punya orang ni. Dia tak suka dikongsikan kepada orang lain. InsyaAllah. Sampai macam tu lah. Dia punya allergiknya. Okay. Bukan allergik. Itu memang pendirian dia macam tu. So, kena terima lah dia punya tu. Cukup bulan boleh lah belanja start lah, nampak. Cukup bulan boleh lah. Tengah bulan tak boleh start. Kalau saya belanja kawan tak beritahu suami boleh tak Ustaz? Kalau saya belanja kawan tak beritahu suami boleh tak Ustaz? Yang pastinya suami tahu dan suami pun dah biasa dah. Alah setakat belanja orang. Suami pun redha lah. Suami dia jenis redha. Itu fine lah. Buat lah. Walaupun tanpa pengetahuan suaminya. Masya Allah. Kan? Sebab suami dia pun suka belanja orang makan. Bila isteri dia buat, maknanya menyerupai perangai dan perbuatan suaminya. Maka bolehlah. Lepas habis makan, tak ada siapa yang bangun nak bayar Ustaz. Itu pun satu hal juga tu. Nak tunggu siapa mula, siapa nak bayar, siapa nak bayar. Lain kali driver yang bawa tadi pun dia yang bayar. Lagi naya. Dah lah kereta dia, minyak dia. Lepas tu bayar pula dia. Memang tak ada buah. Mau tinggal ya semua tu. Yang dekat kedai tu tinggal buang je. Balik sendiri. Naik Grab. Kau bayar masing-masing. Kita belanja duit kita bukan duit suami. Itu okey lah. Okey. Jadi maknanya yang ni atas pendirian masing-masing lah ya. Okey, begitu. Dan katanya apa ni? Dan kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, adakah kamu tinggalkan, yakni biarkan akan perempuan kamu itu bersuka-suka akan lelaki yang banyak di dalam pekan. Nescaya menjahatkan Allah Ta'ala akan seseorang yang ada cemburuan, yang tiada cemburuan. Tu dia. Dia pergi lepaskan isteri dia untuk berfoya-foya di bandar. Lalu dia balik di rumah, dia relax. Dia kata apa, lega lepas bini aku. Nanti pukul 10 nak kena pergi ambil dia balik. Sebab dia tengah berdancing. Dia tengah cucuk langit dekat kelabing ni. Tak apa, sekejap aku pergi ambil. Masya Allah. Itu namanya apa? Allah SWT akan memburukkan keadaan mereka tersebut. Bahkan dikatakan pula, mereka itu
dijahatkan oleh Allah SWT. Itu bahasa ya. Dijahatkan oleh Allah SWT akan kedudukan mereka. Macam tu. Kami bergila-gila bayar bila makan ramai-ramai Ustaz. Bagus. Biasanya kalau pergi mana-mana dengan pemandu, kita lah yang bayar. Bagus. Macam tu. Kan? Cerita. Saya kadang-kadang saya nak kereta hitam, saya pergi ke program-program rasmi. Kita naik dengan driver kita. Kita duduk belakang. Lena Bila duduk belakang ni kerja Lena Lena, tuan dah sampai? Dah sampai dah? Okey, nanti hang ambil aku dalam pukul 11.30 main parking sini balik. Baik tuan. Okey, dia pun keluar, dia seluk kereta, kita bagi duit. Kata nah, pergi makan. Makan apa banyak sangat ni tuan? Tak apa, hang nak pergi makan ke, hang nak pergi buat apa ke, hang pergi. Yang penting 11.30 hang dah ada kat sini. Baik tuan. Lepas dia ambil kita, tanya dia, kau makan? Kata makan. Makan apa? Minum air je. Tak makan? Kenyang. Oh kenyang. Kau makan apa? Rokok dia. La ilaha illallah, rokok dia. Dia makan rokok. Dia tak makan nasi, dia makan rokok. La ilaha illallah. Tu pun ada juga perangai macam tu ya. Orang suruh makan nasi, dia pergi makan rokok. Okey. Kita beranggapan dia beli nasi, dia pergi beli rokok. Masya Allah. Dia beli rokok, dia bubuh ni. Dia bubuh dalam ni rokok. Ni baju dia ni, dia buka sini. Dia buka sini. Dia buat timbul habis. Ketui kat sini kan. Ketui kat sini. Jenis. Jenis macam orang apa? Orang kontraktor. Okey. Macam tu. Kemudian. Dan telah berkata Imam Al-Ghazali pula dengan katanya, dan adalah telah memberi izin oleh Rasulullah SAW bagi perempuan akan hadir ke dalam masjid, dan yang sebenarnya pada zaman sekarang ini ditegahkan akan dia melainkan bagi orang-orang tua-tua, dan sesungguhnya telah diwajibkan akan yang demikian itu, yakni akan tegah pada zaman sahabat Nabi SAW hingga berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jika mengetahui oleh Nabi SAW akan barang yang didatangkan oleh perempuan yang demikian daripadanya, saya menegahkan ia mereka itu daripada keluar daripada rumah mereka itu ke dalam masjid atau lainnya. Tu dia. Maknanya dulu di zaman Nabi SAW dan sahabat Nabi tak boleh orang perempuan pergi masjid. Sebab apa tak boleh? Sebab tak nak timbul fitnah. Sebab apa? Sebab tak nak timbul fitnah. Sebab tu kalau kita baca kitab ni, dia kata apa? Dia kata kalau boleh dalam rumah tu, orang perempuan sembahyang di mana? Orang perempuan sembahyang di mana? Orang perempuan sembahyang dalam bilik. Kalau boleh dalam bilik tu ada bilik lagi, dia sembahyang dalam tu. Maknanya paling-paling tempat-tempat sunyi tu, itu tempat yang paling baik untuk orang perempuan yang boleh dihalang untuk dilihat oleh orang lain. Sampai macam tu. Maknanya apa? Kalau ada tempat yang boleh menyorok lagi bagus. Sebenarnya di rumah tu dah bagus dah. Dalam rumah tu yang paling bagus selain daripada di ruang tamu, dalam bilik. Kalau dalam bilik tu yang paling bagus iaitu di mana? Dalam bilik ke dalam bilik. Tu yang paling bagus. Tu tempat perempuan yang paling afdal tu. Sembahyang masjid bagi orang yang apa? Yang disebut tadi orang yang veteran bolehlah pergi. Pergilah. Veteran, pergilah. Jadi maknanya di zaman Nabi pun Nabi izin orang yang veteran ni untuk pergi ke masjid. Adapun orang muda, no way. Duduk rumah, main di rumah. Jangan nak macam-macam. Kenapa Ustaz tak boleh Ustaz? Kita orang nak pergi juga Ustaz. Kita orang nak pergi juga Ustaz. Macam mana Ustaz? Boleh pergi, tetapi kalau ada timbul fitnah daripada puan, cik puan dan sebagainya, lebih baik duduk di rumah. Cuba Ustaz tengok, kita orang okey je. Okey je pula. Mai nak tengok, mai nak scan tengok. Tengok. Ni rantai tangan ada loceng. Buka tak boleh. Tak boleh, fitnah. Kemudian, ada bau wangi lah pakai. Apa ni wangi sangat ni? Tak boleh. Tak boleh. Oh, tak boleh. No, muka cantik sangat tu, make up sakan sangat, touch up sana, touch up sini. Okey sangat muka tu. Sebelum ni biasa je. Kenapa muka lain macam sikit nak pergi masjid? Tak boleh. Tak boleh.
Tu kaki tu ada gelang kaki yang ada loceng tu tak boleh tu. Tak boleh juga. Tak apalah Ustaz, kita orang duduk rumah je lah. Duduk apa? Itu. Jadi orang perempuan ni afdalnya sebenarnya di rumah. Ibu tunggal nak juga teman tarawih juga ada surau. Ibu tunggal api lah. Ibu tunggal yang dah veteran tu pergi lah. Kalau ibu tunggal baru umur 28 tak payah pergi. Lebih baik duduk di rumah tunggal, seorang-seorang dia tunggal kat situ. Kalau ibu tunggal umur 60 ke atas, silakan, pergilah. Okay? Sekian dimaklumkan. Okay, macam tu. Tahun ni solat tarawih kat rumah je. Lagi bagus. Duduk di rumah. Di rumah semayang. Allah. Dia semayang. Allahu Akbar. Sambil-sambil semayang. Kuih raya tu dah ada dah. Kuih raya dah ada. Lepas semayang dia layout apa? Dia layout air mineral gau. Dia layout air sangkuik. Dia layout apa? Dia kurma. Dia layout apa? Air zam-zam ada sikit. Tepi sejadah dia tu dia dah susun atur dah. Lepas habis semayang. Maya. Orang perempuan ni macam-macam hal lah ya Allah. Pelik-pelik lah. Kan? Dia banyak apa? Dia banyak karenah dia. Dia banyak karenah. Dia banyak, kalau dalam bahasa orang tahu dia tak kata karenah. Dia banyak rotiak. Dia banyak rotiak. Dia banyak persiapan diri dia. Semua tak kenal kat dia. Amboi, dia makan sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak cakap macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cari. Lega dah. Allahu Akbar. Maliki Yaumiddin. Kau baca macam tu ya. Ya Allah Akbar. Sabar je lah. Kau baca lah seorang-seorang tu. Sekali ada orang bunyi amin belakang, padan muka kau. Amin. Ambil. Lari tak cukup tanah. Kan? Macam tu. Jadi maknanya, kalau nak lebih bagus, boleh membantu kekhusyukan dalam masa yang sama, kita pula jaga adab-adab SOP untuk ke masjid, maka pergilah masjid. Tak pakai apa? Tak pakai wangi-wangian, tak pakai make-up sangat, tak pakai gelang kaki yang berbunyi-bunyi loceng tintong-tintong, tak pakai gelang tangan yang bunyi loceng tintong-tintong. Taklah bawa sejadah mahal-mahal sangat. Taklah bawa apa? Telekung yang mahal-mahal sangat nak tunjuk ke orang. Taklah bawa benda-benda yang boleh menjadi satu perbincangan bila orang tengok kita datang. Sampai jadi kes tu. Dia tengok kita datang terus jadi kes sembang. Kau tengok tu baru datang tu. Siapa dia tu? Puan Norini Mukhtar baru datang. Kau tengok. Kau tengok beg dia tu daripada Spain. Spanyol, dia pergi Spanyol, dia beli tu. Kau tengok dia tu, kau tengok. Jadi cerita pula. Kau tengok tu, semua tu mahal. Saja nak tunjuk dia tu. Kau ada apa tu? Kan pelik tu, kalau macam tu tak payah duduk rumah. Semayang seorang-seorang bunyilah surah itik nila ke, surah itik terkat ke, itik ansar ke. Kau bacalah sendiri-sendiri. Sekian dimaklumkan. Ini cerita daripada orang mana? Saya baca cerita ni. Dia orang Bosnia Herzegovina. Orang Bosnia. Dia cerita orang Bosnia. Itu cerita. Dia tak ada kena mengena dengan orang Malaysia. Adapun nama Norini Mukhtar tu adalah orang Yugoslavia. Apa nama dia? Yugoslavia. Itu ceritanya. Okay, sekian dimaklumkan. Terus. Adapun demikian lagi adalah Nabi SAW telah memberi izin bagi perempuan keluar pada hari raya. Cuba tengok, hari raya boleh keluar. Raya boleh keluar. Dia kata. Adapun
Rasulullah SAW telah memberi izin bagi perempuan keluar pada hari raya tertentu, tetapi tiada harus keluar mereka itu melainkan dengan redha suami mereka. Nampak? Boleh keluar hari raya tetapi dengan izin suami. Suami kata yang you buatlah ketupat you tu, tak lagi surau, tak lagi masjid lah semayang raya. I nak semayang juga. Semayang raya kan setahun 2 kali je. Boleh lah. Boleh. Tapi you jangan pakai baju raya. Baju raya tu terlalu menarik perhatian manusia. Kalau orang tengok you pakai baju raya you. So nak pakai apa? You pakai tujung pula. You pakai telekong mak you saja. You pakai telekong mak you yang ada tek lalat tu. Pakai tu je. Pakai yang tu je lah. Dia pun pergi lah. Sebab nak pergi masjid nak semayang raya kan. Dia pun pergi lah. Habis-habis semayang. Assalamualaikum, lama tak jumpa. Allah, selamat hari raya. Apa khabar? Masya Allah. Banyak buat keraya. Mulalah tu. Pantang jumpa, tanya banyak kuih raya, masak apa? Pantang jumpa, masak kuih raya, masak apa? Aja tu cerita yang tu. La ilaha illallah. Cerita. So maknanya apa? Jagalah. Jangan sampai jadi isu kita pergi ke masjid. Jangan gosip-gosip di sana. Kau tahu imam mana baca tadi? Yang jadi imam tadi. Bunyi sedap kan? Kau tahu imam siapa baca tu? Kau dengar tu siapa baca tu? Dia kata yang tu imam ni. Imam tu imam daripada Al-Azhar tu. Bawa balik Al-Azhar. Bawa balik belajar tu kan? Yang tu lah. Kau tahu tak dia tu siapa? Tak payahlah cerita dia tu siapa kan? Kau tahu dia siapa? Dia tu baru bercerai dengan bini dia. Kau tak payah. Tak payah duk gosip-gosip lah benda tu. La ilaha illallah. Kau tahu tak dia tu? Macam-macam lah. Kau dengar Bilal tadi tu dia hampir dia nak iqamat tadi tu. Padahal Tok Khatib nak naik baca khutbah raya. Dia nak khomat dah. So kau tengok tu, kau tengok. Bilal tu memang macam tu. Ini pun tak boleh. Tak boleh membawang. Tak boleh menyibuk, tak boleh cari pasal di masjid. Jagalah. Kalau boleh jaga yang tu, pergilah masjid. Ustaz, saya boleh jaga Ustaz. Saya bukan jenis orang membawang. Saya jenis semayang je Ustaz. Pergi. Boleh. InsyaAllah. Memang kena diam. Tak payah duk cakap banyak. Memang kena diam. Okay. Kak buat banyak tak baju raya kali ni? Oh banyak, orang tempah pun tak ada siap. Bila nak siap? Besok siap. Oh ya ke? Macam tu. Baju Kak macam mana? Oh baju kita biasa-biasa je sebab banyak kita buat baju orang. Oh pula. Dia dah jadi cerita lain dah. Padahal tu khatib dengar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hari ini kita meraihkan hari kemenangan setelah sebulan kita melemahkan nafsu kita di dalam bulan Ramadan. Dia, kau baju raya okey. Baju raya kau jenis apa ya? La ilaha illallah. Langsung tak boleh borak ke Ustaz? Boleh, tetapi ala kadar je lah. Yang tak bolehnya gosip-gosip, yang tak bolehnya membawang cerita hal orang, keburukan orang, bukai orang, tu tak boleh. Kalau pergi pegang tasbih, duduk diam saja, sembang sikit-sikit tu biasa. Datang naik apa? Lama tak nampak. Hari ni datangan suami. Nak kereta saya, suami punya kereta rosak. Yang kawan tu pula buat cerita panjang. Kita dah buat cerita pendek, dia buat cerita panjang. Tu pun bahaya. So janganlah jaga elok. Dia kata apa? Nabi kata apa? Nabi mengizinkan isteri pergi, Nabi mengizinkan perempuan pergi solat raya. Nabi izin. Cuma apa? Cuma dengan izin suami. Kalau suami kata, okey, ikut I. Kita pergi masjid negara. Okey, kita pergi dengar Ustaz Nazri jadi imam. Kan? Contoh. Tadarus Quran kat surau boleh ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Pergilah tadarus kat surau, tapi surau rumah kita lah. Kan? Macam tu. Kemudian sikit ya. Lepas tu dia kata apa?
Dan keluar sekarang harus pula bagi perempuan yang terpelihara daripada kejahatan. Nampak dia kata apa? Cuba tengok. Keluar sekarang harus tu maksudnya boleh. Boleh pula bagi perempuan yang terpelihara daripada kejahatan dengan redha suaminya, tetapi duduk di rumah itu terlebih sejahtera ia daripada cemburuan, daripada fitnah. Nampak dia kata apa? Boleh keluar tu boleh, nak pergi semayang tu boleh, tetapi lebih afdal semayang di rumah. Oh, ayat dia. Boleh tetap boleh, tetapi yang paling afdal di rumah. Nak pergi tu boleh. Bagus dah pergi tu. Cuma yang paling bagus semayang di rumah. Itu maknanya apa? Main di rumah. Kan? Macam tu. Adapun apabila keluar perempuan sekarang ini yang tiada takut akan Allah Ta'ala kerana pergi bermain-main dan bersuka-suka pada suatu tempat, umpamanya sama ada daratnya atau lautnya, lagi yang tiada memeliharakan ia daripada membawa lelaki yang hailat, maka memandanglah oleh lelaki yang tersebut itu akan sesuatu suku daripada jasadnya, sama ada mukanya perempuan tersebut atau tangannya atau kakinya. Demikian lagi, ia pun memandanglah sesuatu suku daripada anggota lelaki itu, sama ada hal yang demikian itu bersuami hadir ia atau ghaib atau tiada bersuami, maka adalah segala perempuan seperti yang tersebut itu di dalam laknat Allah dan Rasulnya, dan melaknat akan pula oleh segala malaikat hingga kembali ia pulang ke rumahnya. Tu dia. Bahaya ni, bahaya. Keluar daripada rumah, dia tak jaga mata dia. Dia tengok, dia jumpa lelaki. Dia jumpa siapa? Dia jumpa lelaki. Dia jumpa Tok Bilal lah. Tok Bilal naik motor. Bang Lal. Dia panggil Bang Lal. Bang Lal. Amboi Bang Lal. Awal pergi masjid ni. Dia pun berhenti. Abang Lal tu berhenti. Berhenti tongkat motor. Dia kata. Bang Lal, awal pergi. Awal nak buka mic apa semua tu. Nak bagi panas dulu enjin apa semua. Baru okey. Ya ke? Mana isteri tak pergi ke? Dia mula nak ramah. Dia mula apa? Nak ramah. Mana isteri? Isteri ada kat rumah. Anak-anak aku ada kat rumah baru balik daripada asrama semua ni. Oh ya ke? Masya Allah. Makan apa tadi? Buka puasa tadi? Saja. Makan apa tadi? Buka puasa tadi? Tak ada apa. Buka puasa kat masjid kan. Jadi tadi azan tadi maghrib. Ya ke? Ni malam ni siapa jadi imam? Panjang cerita. Bila dia duduk cerita tu, masing-masing duduk bercerita tu, masing-masing melihat satu juzuk ataupun satu part ataupun satu bahagian daripada anggota badan tersebut. Maka sepanjang dia duduk tengok tu, Allah laknat dia, Nabi laknat dia, para malaikat pun laknat dia. Dia. Kalau Tok Bilal tu jaga mata pandangannya tak melihat kepada orang perempuan yang bersembang dengan tersebut, maka dibolehkan. Tetapi kalau dia melihat, Tok Bilal pun tengok sama. Dia kata, amboi pakai hari ni, tudung baru ni. Nampak? Dia dah mula belek. Amboi tudung baru ni, hebatnya. Amboi Masya Allah. Dia kata tak adalah. Tudung ni baru pakai sepenuh Ramadan tahun ni. Masya Allah. Panjang cerita. Bila Tok Bilal tu melihat satu juzuk daripada tubuh badan perempuan tersebut, Allah laknat Tok Bilal tu, Rasulullah laknat Tok Bilal tu, para malaikat laknat kepada Tok Bilal tersebut. Mulalah Tok Bilal azam merapu. Awal-awal dia buka mic tu, dia nak azan, dia tak tahu nak fikir lagu apa. Nak bawa lagu Nahwan ke, tak ketahuan ke, Jihalkah ke, Jerkah ke. Aku nak bawa lagu apa? Mula. Tarik Allah Akbar. Dia main habis suara. Dia main habis. Rosak. Sebab apa rosak? Sebab dia dah merosakkan pandangannya tadi sebelum dia jadi Bilal. Nampak? Allah hukum dia. Itu perkara biasa yang berlaku kepada Tok Imam dan kepada Tok Bilal yang tak pandai menjaga mata dan pandangannya. Sebab tu kalau nak pilih imam yang berkahwin. Nak lantik imam, lantiklah imam yang berkahwin. Sebab apa? Sebab hatinya sudah terpelihara di dalam perkahwinan.
Tok Imam yang berkahwin dengan Tok Imam yang tak kahwin beza tau. Cara semayang dia berbeza. Tok Imam kahwin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu imam kahwin. Imam tak kahwin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia jadi apa? Dia jadi kualiti tu lain. Orang sembahyang yang berkahwin, pahalanya 70 gandaan bagi orang yang berkahwin. Orang yang tak berkahwin, dia sembahyang, fardu dia tu satu je. Cuma solat jemaah dia tu menjadikan dia 27. Itu maknanya beza dia punya feel, dia punya kekhusyukan ataupun kefokusan dia kepada sembahyang tersebut berbeza dengan orang yang berkahwin. Tenang dia tu. Cuba tengok Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram siapa dia? Syekh Bandar Balila. Tenang dia baca. Di mana dia baca kalut-kalut, relax ya. Allahu Akbar. Sembahyang bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Relax ya. Nampak? Tenang. InsyaAllah. Baik dia baca kan. Jadi bila dia baca baik, tenang tu, kita pun dengar pun tenang lah. Cuba Tok Imam yang jenis rock-rock sikit ni. Ada Tok Imam jenis rock-rock lah. Tok Imam isap rokok, tu ada tu. Tu bahaya tu. Tok Imam isap rokok. Sebelum dia nak sembahyang tu dia isap rokok tu. Bagi puas lu. Jadi imam. Buatlah macam tu. Kan? Kita yang belakang ni dia jadi makmum dia ni macam-macam hal kita. Berombang-ombang kita. Kan? Berombak-ombak kita belakang. Jadi maknanya, carilah imam elok-elok ya. Imam elok-elok. Yang boleh menenangkan kita. Yang boleh membahagiakan hati kita mendengarnya. Kan? Masya Allah. Kemudian, kami ustaz dah kahwin, guru tahfiz. Kat surau pula pelajar tahfiz. Dan ustaz-ustaz tahfiz. Masya Allah, hebat. Mantap. Masya Allah. Tahniah. Dia, kalau nak cerita imam ni, imam ni kalau boleh, imam yang memahami makmum. Itu yang paling disukai ramai. Kalau imam tahfiz tak faham makmum, tu bahaya. Dia duk kira hafazan dia. Aku malam ni mesti 1 juzuk habis. Siaplah belakang tu. Peganglah tiang-tiang yang duk ada tu. Peganglah lutut yang duk ada tu. Pegang sungguh-sungguh. Dia baca sungguh. Kita duk dengar ni pun, kita tak tahu nak sedih tak sedih, nak sakit tak sakit. Kena tahu lah. Sebab tu, Tok Imam dia kena pusing belakang. Waktu bila tengah qomat tu, Tok Imam kena ada dah di tempat imam tersebut, tengok di belakang. Tengok hujung, tengok kiri, tengok kanan, tengok belakang. Siapa ada? Tengok-tengok ada pakcik tu bawa tongkat sampai 2. Jalan. Kita tengok, ada orang tua, ada orang uzur. Maknanya, kesimpulannya Tok Imam mesti kerik. Dia kata apa? Maknanya tak boleh baca panjang-panjang. Malam ni sebab ada pakcik ni, aku kena jaga dia. Kena apa? Kena hormat dia. So, ringankan bacaan, kemudian cepatkan sikit supaya ada masa kepada dia untuk rehat di sepanjang tarawih tersebut. Macam itulah dia kena kebijaksanaan. Politik dia tu nama dia. Namanya siasah al-immah. Apa siasah al-immah? Maksudnya politik di kalangan para imam. Itu pun kena ada. Kena belajar tu. Dia ada satu kitab, siasah al-immah, iaitu politik di kalangan para imam. Dengar budak duk teriak, oi. Dia duk baca ni. Dia duk baca ayat ni.
Dia baca ayat apa? Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakumun nasu fa'awakum فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Allahu Akbar. Nampak? Itu orang yang berilmu itu namanya. Imam yang berilmu. Maka dia meraihkan para jemaah dia yang ada di belakangnya. Macam tu. Kemudian, terus. Dan lagi dan lagi dibakar segala mata lelaki dan perempuan yang memandang yang haram itu dengan bara api neraka jahanam sepenuh-penuh matanya, seperti sabda Nabi SAW, man mala'i ainahu minal haram mala Allahu ainahu min jarri jahannam. Artinya barang siapa yang memenuhi akan matanya daripada memandang yang haram, nescaya memenuhi Allah Ta'ala akan matanya itu daripada bara api neraka jahanam. Maknanya di dunia kalau duk pandang benda-benda yang haram, nanti di akhirat kelak Allah penuhkan mata kita dengan apa? Dengan api neraka jahanam kepada mata kita, maka jahanamlah kita. Macam tu. Jadi maknanya di dunia ni pandang yang baik-baik je lah. Jaga pandangan mata kita. Jaga pandangan mata kita. Tengok yang baik-baik. Jangan tengok benda-benda yang maksiat. Jangan tengok aurat orang. Jangan tengok benda-benda yang boleh mendatangkan muka Allah pada kita. Jagalah mata ya. Terus. Maka tiada yang terlebih dituntut dan yang terlebih afdal oleh seorang perempuan dituntut kerana Allah Ta'ala itu seperti bahawa duduk ia dalam rumahnya dan menyembah ia akan Tuhannya di rumah dan memeliharakan ia akan farasnya dan mengikut ia akan suaminya. Nescaya masuklah ia akan syurga Tuhannya seperti yang tersebut dalam hadis. Dan lagi hadis Nabi SAW, minta ampun bagi segala perempuan yang mengikut bagi suaminya itu oleh segala burung yang terbang daripada hawa. Hawa ni maksudnya langit. Dan segala ikan di dalam air dan segala malaikat yang ada pada langit dan matahari dan bulan selama ada perempuan itu mengikut suaminya. Nampak? Kalau orang perempuan selalu ikut suaminya dalam keredaan suaminya, nampak? Dia ikut suami dia. Suami dia pergi sembahyang tarawih, dia ikut sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih, nak ikut boleh bang? Boleh, tapi pakai macam mana ya? Pakai elok-elok, jangan sampai jadi fitnah. Dia pun kata okey, I jaga. Bila dia pergi tu, burung yang duk terbang kat langit, burung yang duk terbang kat langit, ikan yang duk berenang. Ikan yang duk berenang. Ikan yang duk berenang di dalam sungai, di dalam laut semua tu, malaikat-malaikat semua memohon ampun kepada dia, ya Allah. Sebab kan senang-senang dapat pahala. Hebat orang perempuan ni. Dia lekat dengan suami dia, jalan. Dia follow suami dia, dia dapat lah. Dia suka buat apa yang suami dia redha, dia dapat lah. Orang perempuan senang dia yang tu je. Orang lelaki susah. Perempuan masuk syurga senang, masuk neraka pun senang. Orang lelaki syurga susah, neraka pun susah. Tu. Jadi maknanya untunglah orang perempuan. Orang perempuan ni hebat-hebat ni. Kemudian sikit ya. Redha suaminya kan. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila keluarlah segala perempuan, maka segianya memejamkan ia akan penglihatan daripada memandang akan lelaki. Maka hendaklah bersungguh-sungguh oleh seorang daripada memelihara akan ahlinya, akan mengerjakan segala pekerjaan yang ditegak oleh syarak, lagi hendaklah mengamati daripada pekerjaannya, istimewa pula yang ada dikerjakannya itu zina, maka sangat dosa besar atas lelaki yang memberi akan ahlinya mengerjakan yang demikian itu hingga diharamkan Allah SWT atasnya akan masuk ke dalam syurga, seperti menceritakan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dan Al-Hakim daripada Ibnu Umar, salasatun haramallahu ta'ala alaihimul jannah madda minal khamar wal aqali walidayh wad-duyus alladhi yafirru fi ahlihi al-khabsi. Artinya 3 orang yang telah mengharamkan Allah Ta'ala
wa ala mereka itu masuk neraka. Yang pertamanya orang yang mengekali meminum arak. Yang ni memang neraka dia. Mengekali minum arak. Yang keduanya orang yang menderhakakan bagi dua ibu bapanya, neraka. Dan yang ketiga orang yang dayus, yang membiarkan ahlinya berbuat kejahatan zina mengetahui ia dengan dia. Dan kata setengah ulama, makna dayus itu orang yang ahlinya buat kejahatan zina mengetahui ia akan dia, tiada menegahkan akan manusia daripada masuk atas isterinya. Dan kata setengah ulama, makna dayus itu orang yang membeli ia akan jariah, yakni hamba yang perempuan yang bernyanyi ia bagi segala manusia, maka tersurat atas pintu syurga, anta haramun ala dayus, artinya engkau hai syurga haramlah atas segala lelaki yang dayus. Seperti yang tersebut dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang berbuat zina dengan perempuan yang ada suaminya, nescaya adalah dosanya atas lelaki dan perempuan dalam kuburnya itu sangat azab sekalian umat Nabi kita semuanya. Maka apabila adalah pada hari kiamat, nescaya menghukumkan Allah Ta'ala akan suaminya yang dahulu itu di dalam segala kebajikan lelaki yang kemudian bermula hukum yang demikian itu apabila zina isterinya itu dengan tiada tahunya, maka jika mengetahui ia dan diam ia, nescaya mengharamkan Allah Ta'ala atasnya masuk syurga, kerana bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh ia atas pintu syurga, anta haramun ala dayus, artinya engkau haramlah, yakni masuk atasnya segala orang yang mengetahui akan kejahatan zina pada ahlinya dan diam ia dan tiada cemburuan, intaha. Dan suatu riwayat 3 perkara tiada masuk mereka itu ke dalam syurga. Wallahu ta'ala. Jadi maknanya diceritakan ni, dia kata seorang lelaki yang membiarkan isterinya dalam keadaan melakukan benda-benda yang haram, makanya dayus jadinya. Diam dan biarkan. Itulah dayus. Diam, biarkan. Dan tak berani tegur. Jadi itu yang ditegah oleh agama kita, jangan jadi dayus. Dayus, dilarang. Jangan jadi seperti orang yang dikatakan tadi. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, itu saja pada malam ni. Tolong tanda. Tolong tanda. Muka surat 20 saya muka surat 20. Okey. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? 1-2 je soalan. Jangan lebih daripada 2. Kalau ada lah. Tak ada. Alhamdulillah. Lagi bagus. Masya Allah. Tabarakallah. Hebat betul. Jom kita baca surah Al-Mulk, kemudian kita baca doa, insya-Allah. Kita baca surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به
إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wa ya mujibas sa'ilin. Wahai Allah, ya Tuhan kami pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, peliharalah tidur kami malam ini, wahai Allah, agar senantiasa dalam jagaan-Mu dan dalam peliharaanmu senantiasa, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, berkatilah umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami untuk bertawab sebelum tibanya ajal kepada kami. Hilangkanlah penderitaan kami di alam barzah nanti, wahai Allah, supaya kami senantiasa memperoleh ridha-Mu, rahmat-Mu, serta kasih sayang-Mu di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai kami, jadikanlah majlis ilmu pada malam ini menjadi penyebab buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, dan jangan sekali kau jadikan kubur mereka satu lubang daripada lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu saja daripada saya. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Terima kasih GNI. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semua sahabat. Jazakumullah khairan.